Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So sekali lagi ya, kelihatannya bersatu semakin terdesak sahabat-sahabat semua. Ya, ini adalah berkaitan dengan isu surat arahan ya untuk Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri yang telah memberikan sokongan ya kepada Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Perpaduan. Dan akhirnya akhirnya mereka hari ini seakan-akan sahabat semua kita nampak begitu terdesaknya mereka untuk mengugut dan juga sehingga memberikan surat ya untuk mereka meletak jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri maupun ya ahli Parlimen. Jadi hari ini ya kita mau dengar satu kenyataan terkini ya daripada Razali Idris ya, Ketua Penerangan Parti Bersatu. Katanya jangan ahli isu jawab surat arahan segera. Itu antara kenyataan pemimpin bersatu yang memberitahu kepada Rashid. Rashid ini adalah ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang yang telah memberikan sokongan ya kepada Menteri Besar Selangor. Jadi Razali Idris mendakwa Abdul Rashid Azhari cuba mengalih isu dengan menuduh bersatu melanggar perlembagaan dengan mendakwah dan menerima ahli bukan pribumi. Bersatu akhirnya membidas ya kenyataan daripada Adun Selat Kelang Abdul Rashid Azhari ya yang didakwa cuba mengalih isu dengan menuduh parti itu melanggar perlembagaan dengan mendakwa menerima ahli bukan pribumi. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa tindakan bekas Ketua Bersatu Selangor itu dilihat hanya hela untuk menghalalkan tindakannya mengkhianati parti dengan menyokong pentadbiran Selangor yang diketuai oleh Amiruddin Sari. Katanya jangan jawab setuju atau tidak sahaja. Itu antara jawaban daripada Ketua Penerangan ini ya. Ya, jawab setuju atau tidak saja dengan arahan parti. Jangan pertikai kerana beliau sendiri telah lama tidak hadir mesyuarat. Banyak keputusan tak diketahui katanya. Kalau betul-betul jantan jawab surat yang diberikan katanya kepada FMT. Mengulas isu kandungan surat Rashid yang mempersoalkan keabsahan arahan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu selain mendakwa parti itu melanggar perlembagaan ya dan boleh dibawa ke mahkamah. Rashid mendakwa Bersatu berbuat demikian selepas menerima keahlian dua MPT iaitu Adun Kuang Muhammad Rafiq Abdullah Selangor dan Adun Lepar Muhammad Yazim Muhammad Yunus Pahang yang didakwa bukan daripada kaum pribumi Malaysia. Berdasarkan pasal 7.3 katanya, perlembagaan Bersatu pada 2019 ahli biasa harus pribumi warga negara Malaysia berusia 18 tahunan ke atas. Jadi mengulas dakwaan itu, Razali berkata Bersatu telah membuat pindahan 3 tahun lalu ya, memberikan keahlian termasuk bukan Islam melalui sayap bersekutu yang dipersetujui pada Perhimpunan Agung Tahunan dan diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan katanya. Kalau dia nak pertikai keahlian Rafi dan Yasin sebagai alasan kononnya bukan pribumi, isu ini tidak berbangkit langsung. Apakah maksudnya Rashid jadi ahli Ketua Bersatu Selangor dan naib presiden pun tak sah juga katanya. Mendakwa Rashid kini pening hilang kerusi kerana tersilap langkah mengkhianati parti. Sementara itu Rafi berkata beliau tidak tersinggung dengan serangan oleh Rashid itu dan yakin parti juga tidak akan melayannya. Jadi Wakil Rakyat Penggal Pertama itu juga meminta Rashid memberi penjelasan berdasarkan pemahamannya berhubung perkataan pribumi dan Melayu untuk meredakan kemarahan ramai. Sebab beliau sebut dua nama, Rafi dan Yazid. Banyak nama lagi, ini ramai yang marah dengannya, katanya kepada FMT. Ya, pada 17 Mei lalu Hamzah berkata wakil rakyatnya termasuk 6 ahli parlimen dan seorang adun berpaling tada diberikan tempo 14 hari menjawab surat arahan. Antara lain mengarahkan mereka tidak menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim serta Kerajaan Perpaduan baik di pusat maupun negeri. Jadi kegagalan mereka menjawab surat itu katanya boleh menyebabkan keahlian terlucut dan perlu mengosongkan kursi untuk memberi laluan kepada PRK. Itu antara satu kenyataan-kenyataan ya yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada Bersatu. Ya, yang kita tahu sahabat semua, yang berhak untuk mengosongkan, mengarahkan kekosongan ini adalah Speaker Dewan Rakyat ya, bukannya ahli-ahli ataupun pemimpin daripada Parti Bersatu ya, kerana mereka harus memberikan surat ya untuk memohon pengosongan. Lepas tu Speaker Dewan Rakyat akan membuat penelitian benarkah seperti mana yang digesah oleh Parti Bersatu ini bahawa kursi itu patut dikosongkan atau tidak.
Jadi yang harus memberi keputusan ya sama ada mereka perlu mengosongkan kursi adalah Speaker Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua. Jadi sehingga ke hari ini Speaker Dewan Rakyat mengesahkan bahwa dia belum menerima sebarang email atau surat untuk kursi itu dikosongkan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang berlaku ya di dalam Parti Bersatu nih. Ya, kita boleh lihat mereka semakin huru-hara. Ya, tetapi berlainan pula ya dengan Kerajaan Perpaduan hari ini, sahabat semua, kerjasama antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional semakin kukuh, semakin hebat. Ya. Dan hari ini saya ingin memberikan kenyataan ya UMNO di Nibung Tebal. Ya, dia mengatakan mereka hormat ya kerjasama antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dan mereka tidak tuntut kursi di Dun Sungai Bakap. Jadi ketuanya Rasidi Zinol berkata, fokus mereka kini untuk mempersiapkan jentera bagi memenangkan calon kerajaan perpaduan. Itu antara kenyataan ya daripada pemimpin UMNO Nibung Tebal. Yang mana katanya beliau tidak akan membuat sebarang tuntutan kursi Dun Sungai Bakap. Sebaliknya akan terus ya menyokong Pakatan Harapan pada PRK itu atas dasar menghormati rakan gabungan, kata keluarganya, ketuanya Rasidi Zinol. Rasidi turut membayangkan PS dijangka kekal bertanding mewakili blok kerajaan perpaduan. Walaupun mengakui ada suara akar umbi Parti Mau Barisan Nasional bertanding bagi merampas kursi itu daripada Perikatan Nasional, calon daripada Parti PAS. Jadi katanya saya secara pribadi merasakan PS akan kekal bertanding di Sungai Bakap. Kalau hendak berkawan kena ikhlas dan hormati PS, serahkan kita katanya. Kita serahkan kepada pucuk pimpinan parti dalam kerajaan perpaduan untuk membuat sebarang keputusan. Fokus UMNO bahagian untuk mempersiapkan jentera untuk memenangkan siapa sahaja calon, katanya kepada Esko Pulau Pinang kepada FMT. Dan beliau yang juga Dun Sungai Aceh berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan perpaduan tidak retak susulan gesan akar umbi UMNO ya untuk bertanding ya di Dun itu. Jadi katanya UMNO bahagian secara resmi tidak pernah membincangkan ya untuk meletakkan calon dalam PRK. Cuma suara di bawah ada beri pandangan yang kita raikan katanya. Jadi semalam FMT melaporkan seorang ya pemimpin UMNO Pulau Pinang mendakwa ada permintaannya daripada akar umbi mahukan UMNO Barisan Nasional untuk bertanding di PRK Sungai Bakap sebagai menghargai sumbangan UMNO, termasuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri dan terbaru memenangkan PS pada PRK di Kuala Kubu Baru. Langkah itu juga strategi menarik kembali pengundi Melayu yang pada PRN Ogos tahun lalu mengalihkan sokongan kepada PN dengan majoriti 1.563 undi menerusi calonnya Nur Zamri Latif menewaskan wakil PS Nur Hidayah Ceros. Zamri meninggal dunia Jumat lalu ya akibat keredangan perut dan Suruhanjaya Pilihan Raya dijadwal bermasa 6 Jun depan bagi penentuan tarikh penamaan calon serta pengundian. Jadi semalam Ketua DAP Pulau Pinang Chow Kon Yew dipetik berkata DAP menyerahkan soal calon kepada PKR yang bertanding di kursi itu pada PRN lalu. Jadi sebagai rekod kursi itu dikuasai UMNO pada periode 2004 yang 4 tahun kemudiannya dirampas Pakatan Rakyat sebelum digantikan PH membabitkan gabungan PKR DAP Amanah. Namun pada PRN lalu PN pula menguasai kursi itu yang berada di bawah Parlimen Nibung Tebal. Parlimen Nibung Tebal turut meliputi Dun Cawi dan Sungai Aceh masing-masing dikuasai Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi itu antara kenyataan terkini ya di bawah pimpinan UMNO yang mengesahkan bahwa mereka menghormati ya kursi itu kekal ya untuk calon daripada PH selaku wakil calon daripada kerajaan perpaduan. Tapi ya berbeza pula sahabat semua berita yang kita dengar berkaitan dengan Bersatu yang kini semakin huru-hara. Desak ini, ugut itu, ya hilang kursi orang ahli parlimen sokong Perdana Menteri, adun sokong Menteri Besar. Kerana apa? Kerana sudah huru-hara, sudah hilang kepercayaan pemimpin-pemimpin mereka kepada presiden mereka sendiri. Jadi inilah mungkin yang menjadikan ini berlaku. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan
cara berhemat. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.